Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat petang. So, selamat. Okay, korang dah nak buka puasa kan? Sekejap lagi. So, petang-petang ni Papa nak share dengan korang satu topik yang yang Papa nak share. Dia tengah ramai yang nak tahu bisnes memasak ni bisnes apa sebenarnya, kan? Bisnes apa sebenarnya? Sampaikan kalau korang nak tahu, founder, engineer, profession yang pelbagai jenis, pelbagai background tau. Engineer, doktor, apa lagi? Banker pun ada. Banyak lagi, ramai lagi, banyak lagi background join business ni dan diorang stay. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ada yang sampai diorang betul-betul buat sampai diorang stop kerja yang pertama tu, dia buat full time dalam memasak. Dan ada juga yang buat, maknanya memasak pun buat, dia punya kerja yang pertama pun dia buat. Dua-dua dia jalan serentak. Maknanya bukan dua-dua yang serentak, maknanya dua-dua dia buat secara full time. So apa yang nak share lah sebab apa? Apa bisnes memasak ni sebenarnya sampai orang sampai orang stay, sampai orang buat betul-betul stay dalam memasak ni. Kalau korang nak tahu, first bisnes memasak ni, pertama of course dia adalah retail. Retail. So kita menjual kepada customer. End customer, maknanya kita jual produk pada customer. Produk-produk tu memang kita tahu, kita tahu yang produk memasak banyak gila dan sedap gila. Mengikut cita rasa korang. Contoh macam Papa Is kan, suka kami perap. Kami perap memasak. And then Papa Is suka kek CLD tu salah satu daripada produk yang pertama Papa Is pakai, Papa Is makan. Dan RVFN, Red Velvet Full Nutella. Sekarang Red Velvet Full Nutella pun ada dengan berries. Berries, buah. Itu comeback. And then banyak jenis, banyak lagi produk dalam memasak ni yang kita boleh jual dan repeat order tinggi gila. Tinggi gila. Sampaikan Mamasak perlu buka outlet sampai sekarang dah yang latest 18. 18 outlet dibuka untuk menampung permintaan customer yang ramai gila yang repeat. Korang bayangkan produk makanan, produk makanan dia berbeza tau dengan produk, contoh produk kosmetik contohnya. Kalau kosmetik, kosmetik orang beli sekali, orang akan pakai dalam sebulan 2 macam tu, baru orang repeat. Walaupun produk tu memang best gila, tapi orang akan repeat dalam sebulan ke 2 bulan ataupun 3 bulan. Itu kalau produk-produk yang macam tu. Kalau peralatan elektrik pun sama. Tak adanya orang beli hari ni, termos contohnya, dia beli besok termos lagi. Tak. Tapi kalau makanan, korang makan, takkan korang simpan sampai sebulan itu makan lagi kan? Tak kan? Contoh kek. Kek dia tahan 3 hingga 7 hari. So nanti dah habis, beli lagi. Korang nampak kan? So itulah dia kenapa salah satu sebab bisnes memasak ni best, sebab itulah dia repeat order tinggi. Sebab apa repeat? Sebab kita makanan. Makanan ni itulah kelebihan dia. Hai Wana watching. Hai Wana. So itulah salah satu kenapa kita stay dalam bisnes memasak, sebab order dia sangat-sangat tinggi untuk repeat order. Kedua, bisnes memasak ni, kenapa orang stay? Sebab dalam ni, circle dia positif. Circle positif. Papa Is dah pernah cerita. Hai Wana. So Papa Is pernah cerita tau dalam group, dalam dengan tim-tim, dalam buat bisnes kita perlukan circle yang positif. Kalau kita tak ada circle yang positif, kita susah nak capai kejayaan tu. Kita nak capai kejayaan tu macam kita pun krik-krik macam, boleh ke aku berjaya? Boleh ke? Sebab kita tak nampak pun dalam grup kita orang-orang yang benar-benar nak berjaya tu, benar-benar nak capai sesuatu, nak ubah hidup. Tak ada. Tapi dalam platform memasak, mengumpulkan, sebab platform memasak ni dia seolah-olah akademi. Satu akademi yang mengeluarkan, yang menghasilkan orang-orang yang berjaya
bina perniagaan sendiri, buat bisnes sendiri, buat perniagaan sendiri. Itulah dia Mamasak, platform Mamasak ni. That's why kenapa orang stay, sebab dalam ni dia ada banyak sangat ilmu yang actually kita, kalau especially korang tak pernah buat bisnes, korang akan dapat sesuatu, korang akan dapat benda yang banyak tau. Banyak, abundance of knowledge dalam Mamasak ni. So that's why orang tak kisah profession apa, engineer, okay, banker, semua, walaupun diorang ada background yang powerful, okay, doktor kan, tapi diorang buat bisnes Mamasak ni, orang kata, jual kek, jual makanan, kan, kenapa stay? Okay, selain daripada ilmu yang ada, of course, kita ada cara macam mana kita nak kembangkan bisnes. Hai si Salina. Okay, si Salina dah masuk. Okay, kita ada cara, teknik macam mana kita nak kembangkan bisnes. Okay, of course, korang faham. Okay, bisnes dekat dunia ni banyak, pelbagai jenis bisnes. Of course, bisnes secara retail, of course boleh kaya, boleh. Tapi, macam mana nak sustainkan adalah dengan bina cawangan. Okay, franchise. Tapi dalam Mamasak ni, cara cawangan kita adalah dengan mana kita bina team. Okay, bina team. Okay, kita duplicate apa yang kita dah hasilkan. Okay, contoh, kita sebagai reseller. Mula-mula kita, of course, kita akan jadi sebagai reseller. Semua yang join bisnes Mamasak, dia akan jadi reseller dulu. Dia akan jadi dropship. Dia akan buat sale dengan target 2,000, and then dia akan boleh bina team, duplicate. Okay, duplicate dia punya, okay, korang punya contoh macam Papa Ish. Papa Ish duplicate. Okay, Papa Ish duplicate macam Papa Ish, buat sale 2K, and then buat team pula, duplicate lagi. Itu umpama franchise. Kalau korang tengok contoh McDonald, okay. Waalaikumsalam Najah. Okay. Hai Najah. Okay. Dia contoh McDonald, Papa Ish pernah tengok kisah McDonald. Kalau korang pernah tengok kisah McDonald ni, okay, founder McDonald bukanlah yang apa nama dia, Papa Ish tak ingat. Tapi dia bukan founder, tapi dia datang, dia tengok McDonald ni dekat satu kawasan yang tak adalah. Alhamdulillah sihat Najah. Tu. Okay, alhamdulillah dah semakin sihat dah. Okay. So McDonald ni, dia ada satu kawasan tu, dia ada satu gerai, okay. Yang bestnya, founder McDonald ni dia dapat come out dengan satu benda yang solution yang memang masa tu powerful gila. Sebab apa? Masa dulu, okay, fast food ni, okay, dia macam kita order makanan, tapi kita akan dapat makanan tu 30 minit kemudian. Okay, 30 minit kemudian. Orang tunggu 30 minit, tapi kadang-kadang makanan yang dapat tu tak sama macam yang diminta. Itu salah satu isu dalam makanan fast food masa dulu. Kemudian McDonald punya founder, dia come out dengan satu sistem, dia percepatkan proses penyediaan makanan tu, sehingga kan bila order datang, dalam masa 30 second customer boleh dapat produk tu. Okay, customer boleh dapat produk, dapat makanan, benda yang dia nak. Dan diorang punya menu itu je lah, kan. Menu dia kat situ, maknanya dia dah tetapkan menu dia. Dia tengok mana yang orang suka, orang nak, itu yang dia prioritaskan. Okay, yang dia kekalkan dalam menu dia. Okay, so that's why kemudian, okay, daripada situ orang yang datang tu, Papa tak ingat nama dia. Okay, Papa tak ingat, sebab tu ni pula tak ingat kan. So yang datang tu, dia tengok, dia nampak nama McDonald tu pun dah gah. Okay, dah gah. Kemudian dia tengok sistem McDonald tadi tu tak ada dalam sistem lain, tak ada dalam perniagaan lain. Jadi kat situ dia nampak bagusnya kalau dia boleh kembangkan. Okay, kembangkan. Okay, so dah power dah McDonald tadi, tapi McDonald tu dia buat seorang-seorang je. Dia buat satu je kat tempat tu, dia je ada. Okay, sebab apa dia tak nak franchise? Sebab dia apa yang datang tu, Papa sangat katalah nama dia siapa kalau korang ingat tolong tulis nanti Papa nak sebut. Okay, so katalah Mr. A tu. Okay, Mr. A tu dia datang. Okay, Mr. Founder kan, Mr. Founder tu dia datang. Okay, dia tengok, and then dia rasa benda ni boleh di-franchisekan, dikembangkan. Okay, so dia pun cadangkan dengan owner McDonald. Okay, masa tu founder McDonald untuk franchise. Atau tak founder McDonald kata masa tu apa? Kata tak payahlah, susah nak kawal bila kita franchise. Kita susah nak kawal quality. Okay, quality tu susah nak dikawal. Jadi macam mana dia pun macam kekal lah macam tu sampai bila-bila, dia tak nak franchise kan. So yang tadi tu Mr. Founder tadi, okay, Mr. F lah kan, Mr. F tu dia pun buat perjanjian, and then Papa nak kaitkan dengan bisnes Mamasak ni sekarang ni. So dia buat perjanjian, dia yang akan franchise kan, dia yang akan uruskan semuanya.
Okay, dia berjaya franchise ke seluruh banyak tempat. Dia buka. Okay, dan orang ramai dapat manfaat daripada situ. Okay, bila orang masuk franchise, okay, masuk franchise dan orang dapat income daripada situ. Okay, maknanya dia duplicate sistem McDonald tadi tu ke tempat lain. Okay, sistem yang laju tadi tu 30 saat dah dapat. Okay, macam tu. Sama dalam Mamasab, macam tu juga. Kita Mamasab Warrior, okay, agent Mamasab, kita ada satu sistem yang best gila, yang memang kalau kita follow betul-betul, kita akan berjaya. Sebab sistem yang sama, produk yang sama, kita buat semua sama. So kalau kita betul-betul follow, kita akan dapat capai apa yang orang sebelum kita capai. Okay, contoh kita ada leader, kita masuk dalam Mamasab, kita under leader kan, kita ada upline kita, leader kita. Apa yang leader ajar, kita follow. Okay, dan kita for sure akan dapat capai apa yang leader tu capai. And then bila kita dah capai situ, kita tengok pula leader atas lagi. Okay, kejayaan ni dia tak pada satu tahap je. Okay, kejayaan ni boleh meningkat. Okay, kejayaan ni kita boleh tentukan. Macam contoh, kita nak bagi manfaat. Contohlah, kejayaan ni katakan kita nak bagi manfaat kepada 100 orang. Bila kita dah berjaya bagi manfaat kepada 100 orang, of course kita kena tingkatkan pula. Kejayaan kita nak bagi manfaat kepada 1000 orang pula. Macam mana cara dia, kita belajar. Okay, income mengikut kepada berapa banyak kita bagi manfaat. Okay, bila kita bagi manfaat dia 100 orang, kita akan dapat income untuk daripada kita bagi manfaat 100 orang. Kalau kita buat bagi manfaat pada 1000 orang, so income yang kita akan dapat, of course, hasil daripada manfaat yang kita bagi untuk 1000 orang tadi. Nampak kan? Bisnes Mamasab, dia sangat-sangat adil. Korang daftar, okay, daftar, dia tak sama tau. Dia tak sama dengan, kalau korang perasan dekat luar, okay, bisnes macam MLM, sebab Mamasab ni bisnes MLM. Okay, jadi bila kita ada kebanyakannya Bapak Ibu join dulu, kita macam lantik ataupun kita ambil agent bawah kita akan dapat macam sikit duit. Okay, macam commission bila kita daftar atas kepala. Okay, maknanya orang nak daftar tu kena bayar. Tapi Mamasab, korang daftar free. Okay, korang daftar free. Lepas tu korang tak perlu keluar duit nak beli barang. Okay, customer dah order and then confirm, bayar kat korang, baru korang order daripada HQ menggunakan duit customer tadi tu. Okay, dan kat situ pun korang dah dapat keuntungan sebab korang order harga dropship, korang dapat bayaran tadi harga customer. So kat situ dah ada perbezaan keuntungan. So korang dah dapat dah untung. Situ. Itu antara sebab kenapa ramai orang stay dekat Mamasab, sebab kita tak keluarkan duit pun sebenarnya. Kita tak keluarkan modal pun sebenarnya. Kan korang dengar kata kalau nak buat bisnes makanan ni, kita kena try dulu, kita kena rasa dan kita boleh cerita. Sebenarnya itu bukan modal. Bagi Bapak Is, tu bukan modal, sebab benda tu kita suka makan. Korang tipulah korang kalau korang tak makan, contohlah korang tak makan daging, ataupun korang tak makan kambing, ataupun korang tak makan kek, ataupun korang tak makan kerepek, ataupun korang tak makan dory skin. Mesti kita makan kan? Makan. So kita makan and then kita rasa best lah. So kita share. Bila kita share, orang suka, orang kan order dengan kita. Kat mana beli? Aku boleh tolong order kan. Macam tu cara dia. Okay guys, nampak? So that's why kenapa ramai gila yang stay, yang buat bisnes Mamasab ni. Kenapa orang suka buat bisnes Mamasab? Itulah dia antaranya. Okay, so hopefully Bapak Is harap korang dapat sesuatu daripada sharing Bapak Is ni. Okay, untuk korang lebih yakin dan lebih bersemangat nak buat bisnes ni. Okay, korang dah berada di platform yang betul, korang dah berada dalam circle yang betul, korang dah ada dalam suasana yang betul. Okay, dalam bisnes, dalam platform Mamasab, kita semua dah memang kita ada di mana knowledge yang kita belajar, ilmu yang kita belajar adalah untuk membawa kita untuk buatkan diri kita, ubah diri kita sekali. Ubah diri kita dulu, and then of course automatic sekeliling kita pun akan berubah. Okay, bila kita jadi positif, orang sekeliling kita pun akan positif. Okay guys, itu saja Bapak nak share petang ni. Hopefully dapat membantu korang, memberi kefahaman, memberi keterangan, ataupun orang kata menyuluh ataupun membantu korang dalam membuat keputusan ataupun dalam nak teruskan perjuangan, okay, dalam bisnes yang korang buat, especially dalam bisnes Mamasab. Okay guys, so itu saja dulu Bapak Is. Selamat berbuka, jagi nak buka kan. So Assalamualaikum, bye bye.